kalau orang lain dikatanya menghina dan memalukan. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahari membuat laporan polis terhadap pengguna Facebook atas nama Fahmi Reza kerana dikatakan menghina Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Timbalan Ketua Pemuda PAS itu berkata, Fahmi Reza memuat naik satu hantaran yang menghina Raja Permaisuri Agong dengan menulis, "This is dengki ke?" Walaupun tajuknya ringkas, pada saya ia mempunyai niat untuk menghina Raja Permaisuri Agong, katanya dipetik media. Menurut Ahmad Fadli, sepanjang pemantauannya terhadap Fahmi Reza, beliau sudah banyak membuat lakaran kartun agak mengusik sensitiviti perkauman dan agama. Ini adalah had maksimum dan beliau tidak sepatutnya melakukan sehingga ke tahap menghina institusi beraja seperti ini, ujar Ahmad Fadli. Justru, beliau memohon pihak polis membuka kertas siasatan dan mengheret Fahmi Reza ke muka pengadilan supaya pembuatan menghina secara keterlaluan itu dapat dielak dan menjadi pengajaran kepada pengguna Facebook yang lain. Walaupun ini negara demokrasi dan kita bebas bersuara untuk menyatakan hak dan sebagainya, ada had dan batasannya. Tidak boleh mengusik sensitiviti perkauman dan agama, apatah lagi menghina apa yang menjadi tunjang dalam perlembagaan iaitu institusi beraja. Jadi, ini satu pengajaran sepatutnya boleh diambil tindakan oleh pihak PDRM dan kalau kita tidak bertahankan, saya kira ini satu perkara yang sangat memalukan. Katanya, baguslah Ahmad Fadli memiliki kesedaran yang tinggi untuk mempertahankan institusi raja dan demokrasi. Jom Channel setuju, media sosial bukanlah tempat untuk menghina sesiapa, tidak kira orang kenamaan ataupun rakyat biasa. Dalam hubungan ini, Jom Channel ingin bertanya, adakah kecaman menghina institusi raja itu hanya ditempelkan pada orang biasa sahaja? Bagaimana kalau yang menghina itu pemimpin parti? Contohnya, Pesuruhjaya PAS Negeri Perak, Razman Zakaria. Ingat lagi tak? Ketika Razman ingkar titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah untuk menghadap baginda, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Iman berkata, kononnya salah faham dan silap maklumat. Tidak timbul soal dahaka ataupun tidak kerana sesuatu kemelut politik harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya sesuatu juzuk untuk membuat penilaian, katanya. Selepas menyedari kesan daripada tindakan mereka iaitu tidak mendapat jawatan Exco Perak, ketiga-tiga ahli Dewan Undangan Negeri PAS itu mengutus surat memohon ampun daripada baginda. Apa alasan yang diberi PAS kerana tidak muncul di istana pada 8 Disember lalu? Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan pula berkata, PAS sentiasa memastikan selayaknya sebarang urusan yang berkaitan dengannya perlu ditekuni dengan penuh teliti dan beradab. Adapun dalam hal kehadiran di Istana Perak disebabkan PAS tidak mahu terkhilaf dalam membuat keputusan terutamanya jika ianya bersabit dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan, maka PAS mengarahkan semua ahli Dewan Undangan Negeri PAS untuk hadir ke istana setelah menerima titah menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak, ujarnya dalam satu kenyataan dipetik Harkah Daily. Namun, pimpinan PAS sedikit pun tidak menunjukkan kekesalan kerana menghina tahap terhaka titah Sultan Nazrin. Malah mereka mengulanginya apabila enggan membuka pintu Dewan Rakyat walaupun Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Billah Shah bertitah Parlimen boleh bersidang semasa darurat berkuat kuasa. Taqiyuddin mendakwa kononnya perjalanan pentadbiran negara tetap lancar tanpa sebarang masalah biarpun Parlimen tidak bersidang. Kalau berjalan lancar, kenapa sampai sanggup mengambil dana dari kumpulan wang amanah negara KWAN untuk digunakan bagi tujuan pemerolehan dan apa-apa perbelanjaan berhubung vaksin? Sebagai ingatan kepada pemimpin PAS yang hanya nampak salah orang lain, Jom Channel ingin menarik perhatian kepada titah Sultan Nazrin. Rakyat jelata terutamanya dalam kalangan berpendapatan rendah dan miskin, rakyat yang semakin ramai kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat pandemik COVID-19. Jangan dijadikan kancil yang mati tersepit kerana gajah yang tidak berhenti-henti beradu. Baginda mengingatkan pemimpin tidak perlu menawarkan sogokan atau ugutan untuk membina kekuatan diri. Kuasa yang dipinjamkan oleh Allah hendaklah diterima sebagai tanggungjawab kerana mereka akan diadili di akhirat kelak. Doa rakyat yang merasakan diri mereka teraniaya, tidak ada dinding untuk dimakbulkan ilahi. Janganlah rakyat dianiayai kerana dipengaruhi emosi berdendam dan pemikiran politik yang jumud.
Titah baginda, Jom Channel tidak menyokong mana-mana pihak yang menghina individu lain. Ini termasuk pihak yang menghina pengamal media dan mengumpamakan mereka sebagai iblis. Justru, tuan-tuan sendiri fikirlah, tidakkah kelakuan pemimpin-pemimpin PAS ini secara terang menghina institusi raja dan lebih memalukan? Ingatlah, rakyat sentiasa memerhati.